Okey, baik, kita tengok bab 4. Saya dah ulang kaji bab tajuk ini daripada bab apa? Bab 2, bab 3, dan hari ni kita nak masuk bab 4. Okey, bab 4 ni kalau kita tengok 2021 tak ada soal, 2022 pun tak ada soal. Baik, dia jalan tu. So juga ada pemantau ni. Bukan dia jeling saya, dia marah. Baik, tak ada soal, tak ada soal. Jadi kalau kita tengok di sini, kata kunci yang kita nak pegang ialah kerajaan persekutuan. Jadi kalau kerajaan persekutuan pernah jumpa soalan apa? 4.1, 4.2. Ini. Dan kalau kita tengok dalam pengujian, percubaan baru-baru ini, banyak negeri Kedah, Kelantan, Pahang, Perlis, Selangor. Okey, apa yang diambil? Saya baca sedikit. Kedah, dia tanya tentang perumahan dan keselamatan. Part berapa belajar? Cuba tengok. Part berapa yang berkaitan dengan perumahan dan keselamatan? Raskom, Eskom. 4.3, good. Saya nak bagi tengok awak cakna tak cakna. Kelantan bertanyakan tentang kuasa kerajaan persekutuan, kuasa kerajaan negeri. Kuasa kerajaan persekutuan, kuasa kerajaan negeri. 4.2 dan 4.4 pelajar. Dia pair kan? Baik. Pahang dan Perlis sama. Kerajaan persekutuan, tapi dia tanya 4.1 pelajar. Dan juga kepentingan perlembagaan. Kalau kepentingan perlembagaan 4 berapa pelajar? Kalau persekutuan 4.1, 4.2. Kalau perlembagaan 4.4 pelajar. Jumpa tak 4.4? Ada jumpa tak perlembagaan? Dia ada 3 negeri ni, kuasa kerajaan negeri. Baik. Kalau kita tengok di sini pelajar, kita pun dah tahu dah tajuk ini. Kita nak ambil perhatian yang mana? Jadi untuk rujukan kita, kalau kita tak ada rujukan soalan percubaan, kita gunalah soalan modul tiket to week 3 kita. Tapi saya akan baca sedikit supaya pelajar boleh catatlah di mana bahagian yang kita nak tengok dalam bab ini. Okey. Saya baca soalan yang pertama ialah soalan Terengganu. Pelajar catat. Apakah yang anda faham tentang sistem persekutuan? 4 berapa pelajar? Cuba tengok. Apakah yang anda faham? 4.1 pelajar. Jadi pelajar bila jumpa dekat buku teks perincian itu tolong tanda 4.1. Dia tanya apakah yang anda faham tentang kerajaan persekutuan. Kalau kita tengok 4.1 ni pelajar, mula-mula sekali. Apa kita jumpa? Latar belakang sistem persekutuan negara kita, betul? Apa itu persekutuan? Penyatuan beberapa negeri membentuk sebuah negara bersekutu. Kita lah gabung 14 buah negeri gabung jadi Malaysia. Baik, wujudnya kerajaan pusat. Kerajaan pusat ni Putrajaya dah, dan kerajaan negeri. Markah yang diminta di sini berapa markah? 4 je, cukup lah. 4 pelajar. Jawapan dia 5. Satu lagi apa jawapan saya tak ambil? Apa lagi satu saya tak ambil? Pembahagian kuasa, good. Baik. Soalan 2, dia kata galurkan sejarah pembentukan Malaysia 1896 sampai 1963 pelajar. Kalau kita tak faham memang tak ada jawab ni pelajar. Yang ini 8 markah. Soalan daripada muka surat yang pertama ni, dia tanya tentang sebelum
sebelum kedatangan Malayan Union. Ingat 1874 Perjanjian Mangkok. 1896 ni apa kita nak ambil? Cikgu saya nak ambil apa? Dia melibatkan 4 negeri Melayu bersekutu. Garis macam itu pelajar. Yang ada sistem residen tu, Perak, Pahang, Negeri Sembilan, Selangor. Dan kita nampak pada waktu ini, dia kata apa? Tak ada pengagihan yang lengkap lah. One man show lah, negeri ni buat ini, negeri ni buat ini. Baik. Yang itu 1896. Next. Belakang. Ada lagi 1927. Belum merdeka lagi. Belum Malaya Union. Di sini kita nampak dia dah berubah sikit. Sampailah dia minta tadi soalan sampai tahun bila? Dia minta sampai 1963 pelajar. Sikit-sikit lah kita kena ambil. Panjangnya cikgu, ya. Kalau tak tahu juga 1957 jangan lupa. Apa yang terjadi 1957? Mereka terbentuknya kerajaan persekutuan yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara, mengamalkan demokrasi berparlimen. Situ dapat 4 atau 5 pelajar. 4 situ, tambah tadi 3 atau 2, dah dapat 6/8. Boleh kena ingat semua ke? Kalau ingat semua bagus. Tapi kita bukan robot, bukan AI. AI baca, nanti hari periksa mulut kalau buka. Hari ni kan teknologi. Baik, itu soalan Terengganu pelajar. Next soalan, kita tengok satu lagi soalan pelajar. Ini soalan negeri mana ni? Perlis. Nyatakan 2 bentuk kerajaan dalam persekutuan negara. Ini 4 berapa pelajar? 4,2. Apa 2 bentuk pelajar? Kuasa kerajaan persekutuan dan kuasa kerajaan negeri. Persekutuan diketuai oleh Perdana Menteri, negeri diketuai oleh Menteri Besar. Okey, good. Soalan itu pelajar dapat sebab 2 markah saja. Bagaimana keluhuran perlembagaan dapat mengukuhkan persekutuan? Kebat ke fakta? Kebat pelajar. B kebat. Apa itu keluhuran perlembagaan? Cikgu, di mana saya nak tahu? Dia ada dalam bab 7 rukun negara. Cuba buka tengok. Tengok. Kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan, keluhuran perlembagaan. Apa maksud keluhuran perlembagaan ini? Markah 4. Dalam ini pun ada. Sebenarnya dalam kita punya bab 4 ni pun ada keluhuran perlembagaan pelajar. Di mana saya ambil? Ada tak? Ada. Tapi pelajar nak tengok, kita nampak bab 7 pun ada keluhuran perlembagaan. Tengok dalam muka surat 80 pun ada bukan? Jadi pelajar boleh semak imbang 2 bab lah. Bab 7 pun boleh tengok, bab ini pun boleh tengok. Apa itu keluhuran perlembagaan? Pelajar tolong ingat, keluhuran bermaksud undang-undang kita ini adalah yang tertinggi. Pelajar boleh garis yang tertinggi itu pelajar. Undang-undang yang tertinggi. 1. Bermaksud pelajar, undang-undang negeri tak boleh lebih daripada undang-undang persekutuan. Kalau berbeza, kalau bertentangan, kalau kontra, undang-undang persekutuan itu dia ambil kira dulu. Ambil kira pelajar. Undang-undang persekutuan itu dia ambil kira. Di situ mungkin kita dapat dah 2 dah. Itu dia kata itu Parlimen dan DUN tidak boleh mengubah undang-undang yang bercanggah. Tak boleh. Parlimen persekutuan menjadi rujukan utama. Perkara 75. Panjangnya cerita ni. Bukan senang pelajar ni. Senang ke? Kalau kita tak ingat, paling tak ada, jangan lupa undang-undang tertinggi. 2, undang-undang persekutuan melebihi kepentingan undang-undang negeri. Kalau ada undang-undang negeri terbatal. Okey. Itu 2. Kita nampak sikit. Okey. Cuba kita tengok dalam modul tiket to web 3 kita. Cuba tengok dalam modul. Yang lain tu hampir sama pelajar. Hampir sama. Tengok dalam ini. Dah jawab ke? Okey. Saya bagi masa pelajar jawab. Sebelum kita bincang. Sebelum jawab, saya akan bagi poin dulu. Baik, ini soalan esei. Sama tak macam soalan tadi?
Terengganu ni sama tak macam soalan Terengganu? Samalah. Cuma yang berbeza, Terengganu dia minta 1896 hingga 1963. Yang ini dia hanya minta 1896 sahaja. Hati-hati paling-paling tak ada, dia melibatkan berapa negeri tadi saya kata? 4 buah negeri yang kita panggil sebagai negeri Melayu bersekutu. Dapat sekurang-kurangnya 2 dalam tangan lah. Baik, bagaimana penyelarasan pentadbiran kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri? Ini 4.3 pelajar. Betul? Ada 8 markah. Saya bagi masa pelajar jawab. Cuba kita tengok. Dan kebat. Tengok kebat. Ini kebat petikan pelajar. Bila sebut kebat petikan, cara kita nak jawab, kata kuncinya apa yang kita boleh dapat di sini pelajar? Ialah perkataan dan. Betul? Dan itu kita bulat dulu. Kenapa kita bulat dan dulu? Sebab kita nak tunjukkan dia minta 2 benda. Jelaskan maklumat yang terkandung dalam petikan 1, manfaat 1. Hasil kerjasama kerajaan persekutuan dan negeri. Manfaat ni sama masuk dengan apa? Kebaikan, faedah. Apa kebaikan yang negeri-negeri kaya menyumbang kepada negeri miskin ada? Apa yang Sabah, Sarawak, Terengganu menyumbang kepada ekonomi kita? Kan? Kita dapat menikmati bersama, betul? Dari segi petroleumnya, negeri yang kaya boleh menyediakan peluang pekerjaan, negeri-negeri yang tak ada kerja dapat pekerjaan. Itu kita nampak. Faedah dari segi ekonomi, faedah dari segi politik, faedah dari segi sosial. Baik, ada masa duduk bincang dengan kawan. Saya bagi masa tak lama lah untuk soalan essay ni 25 minit. Cuba awak ambil jam, awak set betul-betul jam awak. Okey, 25 minit saya nak cuba jawab. Dapat tak dapat? Okey, itu saja. Terima kasih untuk pusingan pertama.